أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Kita bersyukur, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Hari ini tuan-tuan, kita berada pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Dan saya yakin di luar sana ramai di kalangan kita yang sedang berpuasa kerana mengharapkan ganjaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Yang mana kita mengharapkan ganjaran agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu dalam setahun yang lepas dan juga setahun yang akan datang. Ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah tuan-tuan bukan hanya sekadar berpuasa, bahkan tuan-tuan mengkhususkan satu masa untuk kita lebih mendekati Al-Quran, untuk lebih kita menghayati panduan Al-Quran, untuk lebih kita orang kata memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga kita sangat bertuah kerana kita ditemani oleh panel yang tidak asing lagi di dalam program My Quran Time, iaitu Ustaz Abdullah Bukhari, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ini pertama kali rasanya kita digandingkan bersama Ustaz ya. Ya, dan saya pun terkejut juga, rupanya Dr. Asri ni pernah jadi adik saya masa dia tahfiz dulu. Allah. Kami baru berkenalan tadi, rupa-rupanya kami pernah bertemu sebelum ni. Masa saya umur 12 tahun Ustaz. Allahu akbar. Subhanallah. Saya sangat teruja dapat berjumpa Ustaz hari ini. Insya-Allah saya orang kata look forward lah untuk belajar benda yang banyak daripada Ustaz insya-Allah pada sesi kali ini. Terima kasih Ustaz. Dan tidak lupa juga kita ditemani oleh sahabat saya Al-Qari, Syekh Al-Muqri. Astagfirullah. Berapa banyak sifat lagi yang saya nak tambah. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, Ustaz sihat ya hari ini? Alhamdulillah bekhair. Nampak segak Ustaz hari ini. Hayakumullah, masya-Allah. Insya-Allah harap-harap tak ada batuk-batuk lah Ustaz ya. Hopefully lah. Oh, hopefully. Jadi Ustaz insya-Allah kita beraya mana ni Ustaz? Saya insya-Allah akan balik ke Kedah. Balik utara untuk besok sembelih lembu. Allah. Ustaz Allah balik ke Saya Kedah. tak balik. Saya raya sini. Dah berusia ni kita rasa sini je lah rumah kita. Allah. Ustaz datang kita. Saya insya-Allah pulang ke Seremban, rumah isteri pula, yang jauh. sebelah isteri pula Seremban. Jauh sangatlah ya. Subhanallah. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita semua dalam majlis yang sangat mulia ini. Subhanallah. Kan insya-Allah daripada majlis ini dapatlah kita menambahkan keimanan kita. Betul. Jadi mari kita mulakan sesi ini dengan membaca doa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada hari ini kita akan mengulang kaji daripada halaman 537, bermula halaman 537 sehinggalah ke halaman 542. Jadi mari kita bersama-sama tuan-tuan, ya, kita buka dahulu halaman yang ke 537. Kalau tuan-tuan dapat lihat,
Ya, halaman 537 ini ada dua surah, iaitu surah Al-Waqiah di atas dan juga surah Al-Hadid di bawah. Ya, jadi ini kita telah pun menceritakan dengan panjang lebar sebelum ini mengenai surah Al-Waqiah dan surah Al-Hadid. Jadi pada hari ini kita nak pergi dengan lebih mendalam, ya Ustaz. Kita nak pergi dengan lebih mendalam kerana bila mana kita baca dan kita tafsirkan ayat-ayat ini, kita dapati ada beberapa persoalan yang timbul. Yang mana pada hari ini kita akan bincangkan persoalan-persoalan tersebut, ya. Jadi sebelum kita bermula, saya ingin menjemput ataupun saya ingin mempersilakan, ya, qari kita Ustaz Tarmizi untuk terlebih dahulu membaca surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat ketiga. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, sahabat saya, guru saya juga, subhanallah, dan beliau juga al-muqri juga ni, subhanallah. Allah. Dua-dua hari ni semua tokoh al-Quran ni, qari-qari juga ni. Takut saya nak ngaji ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dan juga yang dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari, dan juga ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak dak orok tu puasa masya-Allah. Sebab tu antara kehebatan Ustaz Abdullah, ya, dan juga Doktor awal Zulhijjah ni kan, sebab banyak benda berkumpul yang hebat-hebat lah. Betul. Puasa sunat, lepas tu mengerjakan haji kan. Apa nama ni, nak buat sembelihan korban pula kan. Dan kita pun nak doakan pada saat ini buat guru kita juga Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang hari ini sedang berada, kita kata saat-saat yang penting ni. Betul. Berada di Masyair kan, untuk manasik. Subhanallah, moga-moga Ustaz Faz dan juga seluruh duyufur Rahman, tetamu Allah semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT, dan pastinya kita sama-sama doakan moga dikurniakan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan ibu ayah sekalian bacaan kita pada permulaan ini, awal surah Al-Hadid. Kita nak baca 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. Sadaqallahul azim. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan Dia mematikan, dan Dia ke atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Pada ayat yang ketiga, Dia Maha Awal dan Maha Akhir dan Maha Zahir dan Maha Batin, dan Dia terhadap setiap sesuatu Maha mengetahui. Jadi persoalannya di sini adalah pada ayat yang ketiga, ya Ustaz Abdullah, di mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sebagai yang Maha Awal, yang Maha Zahir, yang Maha Akhir, yang Maha Zahir dan yang Maha Batin. Kita biasa kalau zahir batin ni tahu waktu nak minta maaf je rasanya. Masa raya kita minta maaf zahir batin, minta maaf zahir batin. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sebagai yang Maha Zahir dan Maha Batin. Saya nak minta pencerahan sedikit daripada ustaz dalam perkara ini. Silakan ustaz. Okey, terima kasih kepada Dr. Arif.
saudara Tar Al-Qari, dia kata dia qari, saya kari. Dan sudah penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul hari ini, dan hari ini insya-Allah kita akan tengok secara ringkas tadabbur surah Al-Hadid. Dan surah Al-Hadid ini dia sangat unik sebab apa, dia surah Makkiyah, surah Madaniyah, tetapi dia berkumpul di celah-celah surah Madaniyah. Sebab kalau kita perhati, ini intro dah, bukan Ustaz Arif, Dr. Arif. Kalau kita perhati dalam Al-Quran ni, dia hizib ni pembahagian, dan antara hizib yang terakhir dipanggil hizib mufassal. Hizib mufassal ni yang terdiri daripada surah-surah yang pendek, bermula daripada surah Qaf, surah yang ke-50 sampai surah An-Nas, dan majoriti surah-surah yang hizib mufassal ini adalah surah Makkiyah, nature dia pendek sebenarnya. Tapi surah Al-Hadid, surah Madaniyah diletakkan di sini itu, dan peletakan ini ada sebab-sebab dan sesuai dengan perbincangan dia lah. Dan surah Al-Hadid maksud dia besi. Kenapa besi? Ini menunjukkan umat Islam ini ditegakkan dengan hujah, ilmu, dan kalau ada hak degil ditegakkan dengan besi. Itu kita perang jihad. Tapi bukan kita kata letak jihad di depan lah. Maksud jihad terluas perbincangan. Tapi hadith besi itu ada peranan-peranan dia. Berbalik kepada soalan Dr. Arif kita tadi, Allah Ta'ala menyifatkan diri dia sebagai wal awal, yang awal, akhir, zahir dan yang batin. Pertama sekali yang kita kena ingat, kita tak kenal Allah, kita tak mampu mengenal Allah melainkan dengan apa yang Allah terangkan dirinya sendiri. Waktu kita dengan Tuhan, kita tak nak memandai-mandai. Saya rasa Tuhan ni begini, tak boleh. Kita mesti mengenali Allah berdasarkan apa yang dia terangkan dan perkenalkan diri dia. Dan di sini Allah kata huwal awwal, dialah Tuhan yang awal. Awal di sini maksudnya sebelum ada semua makhluk, dia dah ada dah. Dia tidak ada permulaan. Contohlah, awal saya 28 Jun 75. Still young Tahu dah, boleh agak umur dah tu. Jadi sebelum tu saya tiada. Subhanallah. Jadi kata alam semesta ni pun, sebelum alam semesta ni bumi langit ini ada, dia tidak ada. Tetapi Allah Ta'ala dialah al-awwal, yang paling awal. Yang dia katakan paling awal itu tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Kemudian dia kata al-akhir, dia juga yang akhir. Sebab bila satu hari nanti bila alam ini musnah, tidak ada lagi makhluk yang wujud, Allah lah yang kekal dan dia tidak ada penghujung padanya. Waktu Allah juga al-zahir, yang nyata. Nyata di sini banyak maksud dia. Antara satu, nyata kewujudan dia dengan adanya bukti-bukti yang kukuh. Contoh kita kata apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam semesta yang begini punya hebat dan nyata. Kalau kita kaji, kita akan berakhir dengan mengagumi Tuhan sebab dialah pencipta alam yang begini punya kompleks dan juga hebat. Dan juga dia al-batin. Batin kata tersembunyi. Tersembunyi maksudnya kita tak nampak Allah, deria kita tak mampu untuk mengenal Allah kecuali setakadar apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Sedangkan Allah ni dia mengetahui secara terperinci. Sebab tu ayat ni sebenarnya Nabi jadikan doa. Nabi jadikan doa. Dalam Sahih Muslim sebut Nabi berdoa panjang, doa di bahagian ujung tu Nabi kata Allahumma antal awwal, ya Allah engkau lah yang paling awal, falaisa qablaka syai', dan tidak ada sebelummu. Engkau lah juga yang akhir, tidak ada selepasmu sesuatu apapun. Engkau lah yang nyata, tidak ada mengatasimu segala sesuatu pun. Dan tidak, engkau lah yang batin tersembunyi dan tidak ada yang selain daripadamu. Lepas tu Nabi tutup doa ni, Nabi kata iqdi 'anna ad-dain, selesaikan hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan kata selamatkan kami daripada kefakiran. Lepas tu kalau kita perhati, ini antara, saya pernah baca lah, ini antara nama-nama Allah yang digelar sebagai Ismul A'zam. Ismul A'zam ni ada banyak disenaraikan dalam hadis-hadis. Seingat saya ada sampai 11. Antara Al-Hayyu Al-Qayyum, dan antaranya Al-Awwal Wal-Akhir Wal-Zahir Wal-Batin. Sebab dia menggambarkan kehebatan Allah. Tidak ada mula, tidak ada akhir, nyata kekuasaan dia, kita boleh tengok berdasarkan alam, dan dia tersembunyi, rahsia, dan dia tidak menyamai segala apa makhluk sekalipun. Jadi Ustaz, nama-nama begini adakah sesuai untuk kita masukkan di dalam doa-doa kita Ustaz? Ya, sudah pasti, sebab dalam doa yang saya sebutkan tadi Nabi baca, dan doa yang kita masukkan nama Tuhan ni, dia bukan sekadar doa biasa, tapi nak mengangkat keagungan Tuhan dan menjadikan kita kerdil. Bila kita kerdil, kita angkat Allah lah Tuhan yang maha berkuasa, yang paling awal, yang akhir, zahir, batin. Dia akan menyebabkan pengabdian kita pada Allah semakin kuat, dan penghayatan kepada doa itu semakin mendalam, dan insya-Allah ia menjadi sebab doa kita senang dimakbulkan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah atas penjelasan yang sangat mantap
Dan sekarang barulah kita boleh faham dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan awal, akhir, zahir, batin, dan bukan hanya sekadar minta maaf zahir batin, minta maaf zahir batin. Kau orang ingat yang tu pula ayat ni, ya. Dia tidak, dia merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang dibacakan tadi oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah. Sekarang tuan-tuan, mari kita berpindah ke halaman yang ke 538, ya, di mana kita fokus, ya, kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ya Ustaz Tirmizi, ya. Di mana Allah Subhanahu taala menyebut aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita nak mempersilakan dahulu Al-Fadil Al-Syekh Al-Qari untuk bersama-samalah untuk lebih memberkati majlis kita ini. Falyatafaddal mashkura. Masya-Allah, jazakumullah khair. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Arif, yang bahagia Fadil Ustaz Abdullah, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang kasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang ke-7 kita nak berpindah sekarang ini di muka surat sebelah dia 538. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-7. Bersedia? Angguk nampak tu? Boleh. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan bersedekahlah kamu daripada apa yang Dia telah menjadikan kamu orang-orang yang menguasai padanya. Maka orang-orang yang mereka beriman di antara kamu, dan mereka menafkahkan bagi mereka pahala yang besar. Di dalam ayat ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan mustakhlafin. Mustakhlafin, ya Ustaz. Jadi persoalannya di sini, mustakhlafin disebutkan orang-orang yang menguasai. Adakah dia sama dengan perkataan khalifah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ataupun adakah dia terdapat maksud yang lain? Dan bagaimana pula konteks mustakhlafin ni digunakan dalam harta, ya? Jadi nak minta Ustaz sedikit pencerahan tentang perkara ini. Okey, terima kasih. Mustakhlaf ni betul lah seperti yang disebut oleh Dr. Arif tadi, dia sedikit sebenarnya ada kaitan dengan perkataan khalifah. Khalifah ni gini, dalam ayat tu Allah kata aku nak jadikan manusia sebagai khalifah, pentadbir di bumi. Bila sebut pentadbir khalifah di bumi, dia tak boleh nak memandai-mandai. Dia mesti berdasarkan polisi yang dibuat oleh pemilik sebenar, pencipta sebenar, itu Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni harta kita Allah Ta'ala jadikan kita penguasa, walaupun duit kita berapa juta? Allah. Ya Rabbana. Amin. Katalah Ustaz Tirmizi ada 10 juta dalam bank. Amin ya Rabbana. Amin. Duit itu bukan Ustaz Tirmizi punya. Betul. Tapi Allah Ta'ala bagi pinjam. Sebab dalam perbincangan ulama tafsir dia kata harta yang kita dapat hari ini sebenarnya bukan kita punya, tapi kita ganti, mustakhlaf. Kita ganti milik orang sebelum. Dan selepas kematian kita, duit 10 juta pun kalau kita mati besok masuk dalam kubur kain kapan selai. Betul. Allah. Jadi kita tinggalkan. Lalu yang kita tinggalkan itu diambil alih pula, diganti tadbir urusnya oleh orang yang berikutnya. Ya, itu prinsip. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut mustakhlafina fih? Allah Ta'ala nak sedarkan kita harta kita bukan 100% milik kita. Masya-Allah. Dan kita dalam Islam pada harta kita ada hak orang lain. Hak orang lain itu sama ada dalam bentuk kita katakan zakat 1/40 2.5%, ataupun hak orang lain pada harta kita itu adalah dalam bentuk sedekah. Dan bila Allah kata mustakhlaf, kamu sebagai pemegang amanah, penguasa sementara,
Bila sampai masanya aku minta balik duit tu, kamu kena bagilah. Contohnya ada dengar orang susah, lepas tu orang minta bantuan, kita duit banyak ni, kita boleh bagi dan tak bagi. Lepas tu seolah-olah bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, okey sekarang duit yang aku bagi kamu pegang dulu tu, minta balik untuk beri pada kawan ni. Jadi bila kita ada dalam mindset kita pemikiran sebegitu, harta itu bukan letak di hati tapi letak pada tangan kita. Masya-Allah. Dan menariknya kalau kita perhati mula pada ayat 7 ni, ayat 7 sampailah kepada ayat 12, memang dia cerita konteks sedekah. Konteks sedekah. Dan kalau kita pergi lebih lanjut lagi, sedekah ni antara amalan yang manusia akan sesali kalau sekiranya mereka tidak bersedekah semasa di dunia. Buktinya di akhir surah Munafiqun nanti kita akan sampai bagaimana disebut orang yang beriman bila mereka mati, mereka nak balik semula ke dunia sebab apa? Mereka nak bersedekah. Jadi sekarang ni bila kita faham ayat ni, kita ingat harta aku Allah Ta'ala bagi pinjam sebagai pentadbir, kita boleh pakai, tapi bila masa Allah Ta'ala minta balik dengan zakatnya, dengan sedekahnya, kita kena pulangkan kembali. Okey. Terima kasih Alhamdulillah Ustaz, penjelasan yang jelas ya kepada kita apa yang dimaksudkan dengan mustakhlafin, di mana kita ni harta yang kita ada tuan-tuan bukanlah milik kita semata, ia adalah milik Allah, tetapi kita hanya menguruskannya. Jadi kalaulah kita diminta untuk menguruskan mengikut cara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlulah orang kata apa, uruskannya dengan cara yang begitulah kan. Jadi kalau nak sedekah lepas ni, janganlah rasa berat hati. Contoh kan, nampak tabung masjid tu lalu kat depan, nak keluarkan RM1 pun rasa menggigil-gigil nak bagi kan. Kadang-kadang orang kata ada setengah orang ni harta bukan saja di tangan, di hati, di poket, semua tempat, semua benda berkait dengan harta sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau lihat pada ayat ni, kita kena faham bagaimana untuk kita bermuamalah dengan harta kita. Jadi semestinya kalau kita menceritakan tentang sedekah, semestinya contoh yang terbaik untuk kita nak ikut untuk kita bersedekah adalah contoh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kerana kalau kita lihat ya Ustaz, pernah diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mana beliau menginfakkan hartanya, beliau menginfakkan semua hartanya. Sehingga kan ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Katanya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi untuk bila kita berbicara tentang para sahabat ridwanullahi alaihim, kita bolehlah relate, kita boleh kaitkan dengan ayat yang ke nombor 10. Sebentar lagi insya-Allah kita akan ceritakan bagaimana ayat ini apakah kaitannya dengan para sahabat. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Dulu. Ayat yang ke-7 tadi kan kita bincang, Dr. pun ada sebut tadi, Al-Fadhil Ustaz Abdullah ada sebut kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, tidak ada milik kita. Allah, sekelip mata saja dia boleh jadi bukan milik kita. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan apa yang kita ada sekarang ini membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Al-Fadhil. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Tak pernah suara tak merdu. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, kita kembali ke halaman yang ke-538, di mana kalau kita lihat dalam ayat ini ada menyebutkan tentang la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Yang bermaksud tidak sama di antara kamu orang dia menafkahkan sebelum penaklukan dan dia berperang. Jadi seolah-olah ayat ini tadi kita ada bincangkan tentang para sahabat ridwanullahi alaihim dan bagaimana sifat infak mereka yang mereka masya-Allah tabarakallah, harta ini memang tiada di dalam hati mereka, bahkan mereka sentiasa menginfak. Tetapi kalau kita lihat pada ayat ini seolah-olah ada perbezaan pula ya Ustaz di antara para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi Ustaz, soalan saya di sini adalah
bagaimana kita memandang para sahabat berdasarkan kepada apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-10. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita tak ada nafi dalam ranking. Manusia ni ada beza dia, sebab ayat ni kalau kita sepatutnya kita tak boleh baca ayat ni satu. Kita kena baca bersama dengan ayat lain. Contoh ayat surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat tu Allah Taala kata was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Dalam ayat tu memang Allah Taala letak ranking orang yang paling awal terdahulu memeluk Islam. Lepas tu ditambah lagi orang muhajirin baru ansar. Dan sudah pasti kita tak boleh banding orang yang contohnya baru memeluk Islam ketika zaman yang dah agak selesa. Dia kata Al-Fatah, pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijri, berbanding orang yang daripada awal kita bersakit, berpenak, berlelah bersama Nabi daripada zaman awal 13 tahun, diketuk, dipukul, diusir di pulau, lepas tu hijrah ke Madinah, berperang semua sekali, akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan pada tahun ke-8 Hijri. Jadi mereka dah menghabiskan masa berapa tahun tu? 13 campur 8, 21 tahun. Berbanding dengan orang yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Mereka dah memeluk Islam dalam keadaan yang agak selesa dan tidak menghadapi cabaran sebelum kita kata keadaan itu. Jadi secara tak langsung kalau kita boleh kata secara logik akal pun mesti tak sama orang yang setia daripada awal sampai ke akhir. Cuma kalau ada cumanya di situ, ada cuma kalau kita salah cakap ni pun dia akan jadi peluru kepada pihak-pihak yang membencikan sahabat untuk tembak balik sahabat. Kita katakan sahabat Nabi ni generasi yang istimewa. Semuanya berada di bawah didikan Rasulullah. Sebab tu mereka berjaya mengubah dunia selepas kewafatan Rasulullah. Tetapi kita kena lihat juga dalam kalangan mereka ada ranking, ada kedudukan yang perlu diutamakan kerana telah terbukti mereka setia bersama Nabi dan Islam pun sampai kepada kita kerana kekuatan perjuangan mereka. Jadi ayat ni secara tak langsung mengajar kepada kita keutamaan kedudukan para sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini juga mengajar kepada kita untuk menghormati senioriti. Sebab Allah Ta'ala kata la yastawi minkum, tak sama. Kita tak menafikan persamaan itu. Dan ayat ni kadang-kadang nak beri pandangan kepada orang muda lah. Kadang-kadang orang muda dia rasa dia bersemangat, dia ada ilmu, dia ada kata suara yang lebih, lalu dia memandang rendah kepada orang-orang yang dah berusia otak-otak ni. Jadi seolah-olah ayat ni nak mengajar kepada kita, kamu kena tahu kedudukan kamu tetap tak nak samakan kamu yang baru hari ini mengenal kita kata suatu bidang ini berbanding orang yang sebelum. Maksudnya para sahabat Nabi semuanya mulia, tapi dalam kemuliaan mereka ada ranking yang mana mereka telah buktikan dengan kita kata perjuangan yang penuh dengan warna-warni kehidupan yang mereka hadapi, mereka hadapi cabaran itu. Kita kena respect perkara itu. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi apa yang kita faham adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka berbeza darjat tetapi mereka semua mempunyai maqam yang tinggi, ya Ustaz. Jauh nak bandingkan kita ni. Jauh kalau nak bandingkan kita memang jauh sangatlah. Agaknya kita ni tidak layak untuk menjadi debu di kaki para sahabat ridwanullahi alaihim. Dalam masa yang sama ayat ini juga mengajar kita supaya kita respect lah, kita menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Ini sesuai dengan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana. Bukanlah dari kalangan kami orang-orang yang tidak memuliakan, yang tidak menghormati orang-orang yang lebih senior, dan juga tidak merahmati orang-orang yang lebih kecil daripada kita. Jadi sekarang kita berpindah pula pada halaman yang ke-539 ya. 539 ada satu ayat yang agak menarik ya. Bila saya baca saya tertanya-tanya juga tentang ayat ni sebab ayat ini memberikan gambaran pada hari kiamat ya, iaitu interaksi antara seorang mukmin dan juga seorang munafik. Jadi sebelum kita meminta Ustaz Abdullah untuk memberikan penjelasan yang lebih, saya nak mempersilakan terlebih dahululah Ustaz Tarmizi untuk membaca, sebab kadang-kadang ada setengah orang kat luar sana dia kata kalau tak dengarlah bacaan Ustaz Tarmizi ni, dia kata makan pun tak kenyang, mandi pun tak basah. Jadi dia kena dengar dulu. Jadi falyatafaddal mashkura. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita nak baca ayat agak panjang ni, ayat yang ke-13 dan kalimah-kalimah dia pun kita kena hati-hati juga nak sebut contohnya amanu buruna naqtabis, dia kena hati-hati sikit jadi kita sama-sama baca, kita cuba insya-Allah. Dan ayat dia pun agak panjang, tengok nanti nafas.
Nafas saya pendek ya. Boleh tarik nafas panjang sikit Kita Ustaz. tarik nafas panjang Berenang sikit. dah banyak kali dah. Kita tengok macam mana kita boleh wakaf nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pada hari berkata para lelaki munafik dan para perempuan munafik kepada orang-orang yang mereka beriman, tunggulah kami akan mengambil daripada cahaya kamu. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang, lalu kamu carilah cahaya, lalu dipasang di antara neraka dengan dinding. Ia mempunyai pintu di bahagian dalamnya, di dalamnya ada rahmat, dan di bahagian luarnya dari arahnya ada azab. Jadi ayat ini tuan-tuan memberikan kepada kita satu gambaran yang akan berlaku pada hari akhirat kelak, di mana ia merupakan satu interaksi antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik, ya. Jadi kita nak mohon daripada Ustaz Abdullah untuk memberikan penjelasan sedikit Ustaz tentang kenapa Al-Quran menceritakan tentang perkara ini dan apa pengajaran yang patut kita ambil daripadanya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Mula-mula sekali contohlah Dr. Arif daripada USIM tadi nilai. Ya. Main redah ke ataupun tengok voice dulu? Tengok Uwais Ustaz. Okey. Kuala Lumpur ni jangan main masuk je Ustaz. Dia sebenarnya Al-Quran yang kita baca ni macam, kalau kita kata macam wish lah, wish untuk ke akhirat. Laluan ini jam sampai, laluan ini tak jam, boleh sampai dengan lebih cepat. Kiamat belum berlaku, peristiwa yang disebut oleh ayat-ayat ni belum berlaku. Maksudnya ayat ni sebenarnya cerita selepas manusia dihisap, diaudit di mahsyar, lalu semua manusia akan meniti titian sirat, dan pada masa itu titian sirat terbentang di dada neraka, bawahnya neraka bersedia dengan cangkuk-cangkuk yang untuk mencangkuk orang yang bersalah. Dan pada masa itu manusia beratur, lalu Allah Ta'ala berikan cahaya kepada setiap manusia. Orang beriman mereka mendapat cahaya. Kalau perhati ayat yang ke-12, Allah Ta'ala sebut cahaya mereka bersinar di hadapan dan juga belah kanan. Jadi ulama tafsir bincang kenapa depan dan juga kanan. Depan kerana cahaya itu menyuluh laluan mereka. Kanan itu pula sebagai gambaran kepada mereka mendapat kitab amalan di tangan kanan. Lalu mereka meniti titian sirat. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-13 tu, orang munafik dia ikutlah belakang ni. Dia ikut belakang nak cross kali titian sirat tu. Dan pada masa itu mereka pun diberikan cahaya. Dan mereka bergembira, oh orang beriman lepas dengan cahaya. Bila tiba-tiba bila mereka sampai dekat titian sirat, nak meniti titian sirat, cahaya mereka padam. Kenapa cahaya mereka padam? Ini nak kena baca dengan ayat lain. Kalau kita baca tafsir surah An-Nisa, ayat yang ke 142, Allah Ta'ala kata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik semasa dunia mereka cuba nak tipu Allah, tunjuk luarnya Islam, dalamnya kafir. Jadi Allah Ta'ala kata wa huwa khadi'uhum, dia akan balas tipu daya itu. Bila masa tipu daya itu dibalas, ketika mereka hampir nak meniti titian sirat. Dapat cahaya kecil seronok ni, nak cross. Orang beriman terang cahaya depan dan juga belah kanan. Bila orang beriman dah cross sampai dekat titian sirat, tiba-tiba cahaya mereka padam. Pada masa itu mereka kalut.
Dia kata unzuruna, dia kata tunggu sekejap, tunggu sekejap. Naqtabis min nurikum, bagi sikit kami nak cahaya kamu tu. Nak cahaya kamu. Ni nak pinjam pula Nak lah. pinjam. Allah. Pada masa tu mereka mula excited. Tiba-tiba dah padam tu panik. Dia kata unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami nak ambil cahaya kamu. Dan pada masa itu orang beriman pun pulang paku buah keras. Dia kata qila irji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka irji'u wara'akum, balik ke belakang. Maksud kami dapat cahaya ni bukan cerita hari ni, investment kami yang semasa di dunia dahulu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sedekah kami. Kamu semasa di dunia kamu tak buat benda ni. Jadi sekarang cahaya ni adalah hasil investment pelaburan semasa di dunia. Baliklah kamu semula. Dan ulama tafsir kata qila irji'u wara'akum ni kata sindiran yang pedas. Yang mereka sesali. Masa tu kalau kita kata geng-geng munafik tepuk dahi belaka. Allah habislah kami. Tak nak baliklah. Lepas tu bila mereka orang beriman dah teruskan perjalanan, mereka teruskan juga tiba-tiba dibina dinding yang memisahkan mereka, akhir mereka jatuh ke dalam neraka. Jadi pengajaran penting pada ayat ni saya boleh simpulkan ada beberapa. Yang pertama, Al-Quran cerita siap-siap dah apa yang akan berlaku macam wish tadi. Supaya bila kita baca ayat ni, kita ambil pengajaran kenapa mereka diperlakukan sebegini, cahayanya padam, kaluk, resah dan sebagainya. Kerana semasa di dunia macam mana perangai mereka. Jadi kita jangan ikut macam mereka. Yang kedua, ayat ni juga menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang beriman dan mereka diberi jaminan keselamatan. Jadi kita semasa di dunia ni kita kena usaha sedaya mampu. Sebab tu ayat ni kalau kita nak cantik lagi, dia baca sekali dengan surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Ayat tu panjang. Bahagian ujung tu Allah kata apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya orang beriman ketika meniti tiang sirat itu, dia kata bersinar di hadapan dan di belah kanan. Sambil mereka berkata Rabbana atmim lana nurana. Tuhan sempurnakan cahaya ini kepada kami, ampunkan kami. Sebab mereka tengok ada orang munafik dipadamkan cahaya. Lalu orang beriman di masa lagi resah, dia dah ada cahaya, dibimbang kok-kok, cahaya itu akan terpadam. Kok-kok semasa dunia mereka ada sifat-sifat munafik. Lalu mereka berdoa, Tuhan sempurnakan cahaya kami, sempurnakan cahaya kami. Saya ingat ayat yang ke-8 ni dulu masa fenomena supermoon. Supermoon tu, orang saya baca ayat yang ke-8 ni. Dia kata doa ketika melihat supermoon. Rabbana atmim lana nurana. Jadi kita bidang tafsir, kita baca status kita kata ni tak betul ni. Maksudnya orang Kelantan panggil bijak. Dia ambil ikut sedap ayat. Dia rasa malam ni bulan terang supermoon, inilah doa ni. Dia pun sebar. Orang pun sebar. Jadi saya tulis, saya kata konteks tu salah. Ini sebenarnya cerita bagaimana keresahan orang beriman. Mereka nak supaya cahaya itu sentiasa terang bersama mereka ketika meniti tiang sirat. Cahaya di akhirat dia berkait rapat dengan cahaya semasa di dunia, dengan iman, sedekah, sebab ayat sebelum cerita pasal sedekah, dan juga keyakinan kita kepada Allah. Dan antara yang boleh memberi cahaya kepada kita juga solat subuh berjemaah di masjid. Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi ayat ni langsung ataupun ayat dalam surah At-Tahrim tadi, dalam surah At-Tahrim tadi tidak ada kaitan langsung dengan supermoon ya Ustaz. Jangan main petik je ayat Quran lepas tu main tepek je kat mana yang kita nak. Bukan macam tu dia punya disiplin. Jadi kita faham daripada ayat tadi bahawa orang beriman ada cahaya mereka insya-Allah pada hari kiamat, yang mana cahaya ini terhasil daripada amalan-amalan, pertama sekali daripada iman mereka, dan yang kedua daripada amalan-amalan yang mereka buat di dunia, dan cahaya ini tidak akan sesekali dipinjamkan kepada orang munafik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa tergolong dalam golongan orang yang beriman, terutama sekali pada hari tersebut. Sekarang kita berpindah pula pada halaman yang ke-540 ya tuan-tuan. Kali ini kita pergi ke bawah sikit, iaitu ayat yang ke-23, ayat yang ke-23 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, iaitu agar tidak kamu bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi ayat ini semestinya merujuk kepada musibah tadilah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang ke-22 di mana setiap musibah yang berlaku, jadi dia telah tertulis di dalam sebuah kitab.
Bila mana kita tahu tentang perkara tersebut, kita tidaklah bersedih dengan apa yang terlepas dan juga bergembira dengan apa yang kita ada. Jadi ini satu statement yang agak mengelirukan. Ya Ustaz, agak mengelirukan. Jadi adakah kita tidak dibenarkan bersedih ataupun kita tidak dibenarkan bergembira dengan apa yang berlaku? Silakan Ustaz. Tak baca. Mana satu? Mana satu? Okey. Okey, dia ayat yang ke-22, 23 ni sebenarnya konsep qada dengan qadar. Yeah. Kita kata rukun iman kita ada 6, satunya percaya pada qada qadar. Dan ayat 22 tu Allah Taala sebut semua nak berlaku atau mungkin macam hari ni saya datang sini. Saya jumpa dengan Dr. Arif, berkenalan tadi. Allah. Dan semualah hak berlaku memang dah tertulis sebelum alam tercipta lagi. Subhanallah. Sebab Allah Taala Tuhan yang Maha mengetahui. Kemudian kenapa Allah Taala sebutkan semua hak berlaku dah ditakdirkan Allah, ada berlaku dalam rekod. Allah Taala nak beri peringatan kepada kita supaya jangan terlampau sedih sehingga kita lupa adanya Tuhan yang mengatur segala-gala. Dan kita juga ditegur supaya tidak terlampau gembira sehingga menyebabkan kita sombong, sehingga kita lupa itu juga adalah ujian Allah. Ayat ni bukan kata tak boleh bersedih, tapi ayat ni memberi hakikat kepada kita. Dunia ni ada pencipta, ada pengurus tadbir alam. Jadi kalau kamu dapat kebaikan, datang daripada Allah. Keburukan pun datang daripada Allah. Kalau kamu dapat keburukan, itu ditakdirkan Allah mungkin kerana kesilapan-kesilapan kamu jangan terlampau bersedih. Kamu jangan terlampau bersedih. Ini ada panduan ataupun ada pengajaran kepada kamu. Mungkin berlaku musibah ataupun bencana hari ini yang menyebabkan kamu sedih ini mungkin berpunca daripada ketidakrapian kamu mengatur perancangan. Jadi kalau kamu dapat musibah, jangan sedih sangat. Allah Taala akan beri peluang lagi pada kamu. Dan yang nak bersedih ataupun bergembira, kita tak boleh kata benda itu dilarang oleh agama, sebab dalam surah An-Najm Allah Taala sebut wa annahu huwa abhaka wa abka. Dia Allah yang jadikan kamu ni ketawa dan menangis. Dan ketawa itu biasanya kerana kegembiraan dan menangis itu kerana kesedihan. Kalau kita kata Islam berdasarkan ayat ini tidak membenar kita bersedih atau musibah, sebenarnya tak betul. Cuma ayat ni Allah Taala nak cerita sedih, duka, gembira, suka itu memang dah fitrah manusia, tetapi dia juga mengingatkan kita bahawasanya sebalik apa yang berlaku tu dah ada takdir Tuhan ditentukan. Kita cuma berusaha dan kita tak tahu apa kesudahan. Kita buat yang terbaik. Kalau kita gagal, kita sedih, ya, tak ada masalah, tapi jangan sampai kesedihan kita itu mengundang murka Allah. Sedih sampai putus asa. Itu tak boleh. Itu maksud ayat ni. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi kita faham sekarang setiap benda ada kadarnya, ya Ustaz. Setiap benda ada kadarnya. Jadi pergantungan kita kepada Allah perlu diperteguhkan sentiasa. Ya, sebab tu satu lagi ayat ni bila kita faham betul, saya mungkin boleh kita betulkan kebiasaan orang Melayu. Guna perkataan ayat, oh kebetulan jumpa awak di sini. Sebenarnya kebetulan tu tidak ada dalam istilah Tuhan. Subhanallah. Tak ada. Kalau ayat betul jumpa Arif, ditakdirkan Allah ada di sini. Barulah kita kembalikan semua kepada Allah Taala, jadi kita akan sedar. Lepas tu saya bila lepas kita baca mengajar tafsir ayat dulu, saya ubah ayat. Saya kata bukan kebetulan lagi dah. Tak ada coincidence. Kita kata ini dah ditakdirkan, ditentukan Tuhan. Dia akan sentiasa mengingatkan kita dengan apa yang berlaku. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah dengan itu berakhirlah sesi ulang kaji kita pada hari ini. Jadi saya nak mohon daripada Ustaz Tarmizi untuk membaca doa penutup. Tafadhal Ustaz. Ya. Ustaz Dr. Arif, saya ni dah hari-hari baca doa. Oh ya ke? Jadi kita nak ambil barakah hari ni. Al-Fadhil Ustaz Abdullah kita. Sila. Boleh Dr. Boleh. Sangat-sangat boleh. Silakan. Tanya saya boleh ke tak? Wajib boleh. Sila Ustaz. Mohon Ustaz. Okey, insya-Allah kita doakan kepada Allah Taala untuk kebaikan semua. Dan kita doakan sekali untuk para jemaah haji kita. Ya, Tuan Fazrul, Ustaz Fazrul. Ya betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عملا إلا قبلته ولا حاجة إلا قضيتها ولا حاجة إلا قضيتها ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya. InsyaAllah kita nak mengajak
sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan para penonton semua, seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Doktor dan juga Al-Fadhil Ustaz tadi, sedekah kita nanti satu hari akan menjadi cahaya kepada kita. Jadi kita nak mengajak semua untuk sama-sama terus aktifkan akaun infak kita ataupun wakaf kita bersama dengan tabung gerakan Al-Quran, wakaf tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf untuk ummah, untuk kita terus melestarikan Al-Quran bersama dengan masyarakat kita, melahirkan generasi Jilul Quran, generasi Al-Quran bersama dalam menghidupkan negara kita ini dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal insya-Allah taala. Jemput semua wakaf. Jadi insya-Allah bila kita mewakafkan Al-Quran, bila kita bersedekah untuk Al-Quran, moga dia menjadi cahaya tadi. Cahaya yang kita nak bawa ke hari akhirat ni. Cahaya yang orang kata dicemburui oleh golongan munafik tu. Itu yang paling mahal tu. Jadi hanya dengan itu berakhirlah program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tonton ulang kaji ataupun jangan lupa nak tonton ulangan nanti insya-Allah pada waktu-waktu yang tuan-tuan sudah sedia maklum. Setakat itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.